Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Majelis Peguam dijangka memfailkan semakan kehakiman terhadap pengampunan Datuk Seri Najib Razak selepas usul mencabar tindakan terhadap bekas Perdana Menteri itu diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan AGM badan itu hari ini. Usul mencabar kesahihan pengampunan Najib itu menerima sokongan 238 ahli dengan hanya seorang ahli yang menentang cadangan terbabit. Presiden Majlis Peguam yang baru dilantik pada AGM hari ini, Ezri Abdul Wahab berkata semakan pengampunan itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu lagi. Majoriti ahli Majlis Peguam menyokong usul yang dibentangkan hari ini dan ia menjadikan tanggung jawab kami untuk memfailkan semakan terhadap langkah pengampunan itu. Ia adalah kerana Majlis Peguam bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan undang-undang negara dan ia semakan kehakiman juga menjadi tanggung jawab kami, katanya dalam sidang media selepas mesyuarat itu. Mengulas lanjut mengenai perkara itu, Ezri berkata Majlis Peguam bersetuju untuk membangkitkan bagaimana proses pengampunan itu berlangsung yang dilihat dilaksanakan tanpa tindakan yang tepat. Semalam, media melaporkan bekas Presiden Majlis Peguam, Zainur Zakaria meminta badan itu supaya mempertimbangkan keputusan lembaga pengampunan dalam kes Najib. Usul yang diterbitkan menerusi laman web Majlis Peguam menegaskan permohonan maaf Najib tidak sepatutnya diproses dan diputuskan kerana beliau hanya menjalani 1,5 tahun daripada hukum penjara 12 tahunnya dan tidak membayar denda RM210 juta. Ia juga menyatakan Majlis Peguam menganggap lembaga pengampunan bertindak ultra vires atau melebihi artikel 42 Perlembagaan Persekutuan apabila memutuskan untuk mengurangkan tempoh penjara Najib separuh dan mengurangkan denda kepadanya kepada RM50 juta. Pada 2 Februari lalu, Najib dilaporkan diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022, sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain pembebasan awal itu, urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri, turut mengumumkan denda perlu dibayar oleh Najib dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan penggubahan wang haram, dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Sehubungan itu, Muhammad Nazlan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ke atas Najib dan keputusan berkenaan dikekalkan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 serta panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan
yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos 2022. Sementara pada AGM hari ini juga 8 lagi usul turut dibentangkan, yaitu skim pembangunan profesional, Majlis Peguam sebagai badan kawal selia berkaitan pengubahan wang haram, pindaan berkaitan peraturan perjalanan AGM Majlis Peguam, had usia persaraan wajib hakim, pindaan undang-undang kewarganegaraan oleh kerajaan, undang-undang Draconian Law, dan pembaharuan sistem keadilan negara, boikot akta kesalahan keselamatan, langkah-langkah khas 2012, SOSMA, dan pemberian bantuan menghadiri AGM EGM. Dalam AGM itu, Ezri dan B. Anan Raj masing-masing dipilih sebagai presiden dan timbalan presiden untuk menerajui kepimpinan baharu Majlis Peguam. Ezri sebelum ini adalah naib presiden badan itu, manakala Anan Raj pula adalah setiausaha Majlis Peguam. Jabatan setiausaha dan bendahari baharu masing-masing disandang Mursyahidah Mustafa dan R. Jayabalan. Majlis Peguam dijangka memfailkan semakan kehakiman terhadap pengampunan Datuk Seri Najib Razak selepas usul mencabar tindakan terhadap bekas Perdana Menteri itu diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan AGM badan itu hari ini. Usul mencabar kesahihan pengampunan Najib itu menerima sokongan 238 ahli dengan hanya seorang ahli yang menentang cadangan terbabit. Presiden Majlis Peguam yang baharu dilantik pada AGM hari ini, Ezri Abdul Wahab, berkata semakan pengampunan itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu lagi. Majoriti ahli Majlis Peguam menyokong usul yang dibentangkan hari ini dan ia menjadikan tanggung jawab kami untuk memfailkan semakan terhadap langkah pengampunan itu. Ia adalah kerana Majlis Peguam bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan undang-undang negara dan ia semakan kehakiman juga menjadi tanggung jawab kami, katanya dalam sidang media selepas mesyuarat itu. Mengulas lanjut mengenai perkara itu, Ezri berkata Majlis Peguam bersetuju untuk membangkitkan bagaimana proses pengampunan itu berlangsung yang dilihat dilaksanakan tanpa tindakan yang tepat. Semalam, media melaporkan bekas Presiden Majlis Peguam Zainur Zakaria meminta badan itu supaya mempertimbangkan keputusan lembaga pengampunan dalam kes Najib. Usul yang diterbitkan menerusi laman web Majlis Peguam menegaskan permohonan maaf Najib tidak sepatutnya diproses dan diputuskan kerana beliau hanya menjalani 1,5 tahun daripada hukum penjara 12 tahunnya dan tidak membayar denda Rm210 juta. Ia juga menyatakan Majlis Peguam menganggap lembaga pengampunan bertindak ultra vires atau melebihi artikel 42 Perlembagaan Persekutuan apabila memutuskan untuk mengurangkan tempoh penjara Najib separuh dan mengurangkan denda kepadanya kepada Rm50 juta. Pada 2 Februari lalu, Najib dilaporkan diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022, sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain pembebasan awal itu, urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri,
turut mengumumkan denda perlu dibayar oleh Najib dikurangkan daripada Rm210 juta kepada Rm50 juta. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan penggubahan wang haram, dana Rm42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Sehubungan itu, Muhammad Nazlan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta denda Rm210 juta ke atas Najib, dan keputusan berkenaan dikekalkan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 serta panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos 2022. Sementara pada AGM hari ini juga 8 lagi usul turut dibentangkan, yaitu skim pembangunan profesional, Majlis Peguam sebagai badan kawal selia berkaitan penggubahan wang haram, pindaan berkaitan peraturan perjalanan AGM Majlis Peguam, had usia persaraan wajib hakim, pindaan undang-undang kewarganegaraan oleh kerajaan, undang-undang Draconian Law, dan pembaharuan sistem keadilan negara, boikot Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas 2012, SOSMA, dan pemberian bantuan menghadiri AGM EGM. Dalam AGM itu, Ezri dan B. Anan Raj masing-masing dipilih sebagai presiden dan timbalan presiden untuk menerajui kepimpinan baharu Majlis Peguam. Ezri sebelum ini adalah naib presiden badan itu, manakala Anan Raj pula adalah setiausaha Majlis Peguam. Jabatan setiausaha dan bendahari baharu masing-masing disandang Mursyahidah Mustafa dan R. Jaya Balan.